Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita menjaga kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan inayahnya dapat sama-sama kita meneruskan pengajian sirah kita pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah sama-sama kita baca doa belajar dan juga Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Minggu lalu Ustaz telah menyuruh kamu buat nota mengenai ciri-ciri negara Islam. Okey, ciri-ciri negara Islam ada 2, 4, 6. Ada 6 ciri sebuah negara Islam. Yang pertama berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Yang pertama tu, tidak dapat tidak sebuah negara Islam tu mestilah bersumberkan, berpandukan Al-Quran dan hadis. Kalau negara kita ni dia berpandukan perlembagaan yang mana ada undang-undang yang dibuat ni. Dan juga setiap perlembagaan yang dibuat tu mestilah ada perundangan dari segi perundangan sivil dan juga syariah. Maka di negara Malaysia ni dia dah tetapkan ada satu mahkamah sivil, ada satu mahkamah syariah. Jika hal nikah, kahwin, rujuk, cerai semua akan pergi kepada mahkamah syariah. Itu akan rujuk kepada Al-Quran dan hadis lah. Untuk mahkamah sivil ni kebanyakannya hukum-hukum dalam mahkamah sivil ni dia tidak berpandukan, tidak semualah tidak berpandukan pada Al-Quran dan hadis. Dia ada perlembagaan yang telah dicipta. Okey, yang kedua adalah Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Majlis Syura ni contoh kalau kita kat Malaysia ni sebagai parlimen lah. Parlimen membincangkan isu-isu yang berlaku pada rakyatnya, macam mana nak membina sebuah negara, macam mana nak bagi sumbangan kepada negaranya. Perlunya Majlis Syura tersebut. Yang ketiga, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itulah sebuah negara Islam dia sentiasa menyuruh rakyatnya untuk melakukan kebaikan dan menegah kemungkaran. Amar ma'ruf tu melakukan kebaikan, nahi munkar tu adalah menegah kemungkaran. Yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Macam inilah kalau kita kat Malaysia ni pelbagai agensi, contohnya polis menjaga keamanan negara, kan? Yang mana jika berlaku jenayah, polis akan pergi ke sana. Jika berlaku kebakaran, bomba akan pergi ke sana. Banyak agensi yang berada di Malaysia ni. Itulah sebab apa nak mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Okey, yang kelima adalah ketua negara yang adil dan beriman. Sebab itulah kita memerlukan seorang ketua yang adil dan beriman bagi memimpin sebuah negara Islam. Yang keenam, yang terakhir adalah jaminan kebebasan dan hak asasi. Itu memang dah termaktub lah dekat dalam sebuah negara Islam. Walaupun mereka yang berada di negara Islam ni orang kafir sekalipun, mereka akan tetap diberi hak asasi mereka. Contoh kat Malaysia ni, negara Islam ni ada Cina, ada India. Ada tak orang Malaysia ni bunuh orang Cina, orang bunuh India? Tidak. Mereka ada jaminan kebebasan dan juga hak asasi. Itu mengenai ciri negara Islam. Okey, baik. InsyaAllah kita akan masuk pada unit yang keempat mengenai prinsip negara Islam. Prinsip negara Islam ni mudah je. Ada 4 je. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, persamaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Dan yang keempat adalah mesyuarat. Jadi kesemua ni ada 4 ni adalah merupakan prinsip negara Islam. Yang pertama, keadilan. Dalam bahasanya al-adalah. Dalam peperiksaan dia akan menuliskan al-adalah ataupun dituliskan keadilan. Jadi maka kedua-duanya kena dihafal lah. Okey, keadilan dan juga al-adalah. Apa itu keadilan dan adalah ni, ataupun adalah dalam bahasa Arab ni? Yang mana melaksanakan keadilan dalam semua bidang kehidupan seperti pemerintahan, kehakiman, hak dan tanggungjawab untuk memelihara agama, nyawa, akal, fikiran, keturunan dan harta benda. Dipanggil hifzu khamsah ni lah. Hifzu nafsi, hifzu akli, hifzu nasabi, hifzu al-mal, nyawa, akal, fikiran, keturunan dan harta benda, al-mal.
Ini adalah 5 perkara yang kita kena jaga. Sebab itulah dalam beri keadilan kepada 5 perkara ini, sebab itulah kita ada mahkamah untuk mengadili mereka yang bersalah, mereka yang tidak bersalah, mereka yang dituduh. Sebab itulah sebuah prinsip negara Islam perlunya ada al-adalah. Okay, yang kedua mengenai persamaan, musawatun. Islam mengiktirafkan semua manusia adalah sama di sisi Allah tanpa mengira keturunan, etnik, bangsa dan pangkat, tetapi Allah amat memuliakan orang yang bertakwa kepadanya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila a'malikum. Kan, yang mana Allah Ta'ala ni tidak melihat seseorang hamba tu pada rupa parasnya, apa pekerjaannya, apa hartanya banyak ke tidak, tetapi Allah Ta'ala memuliakan seorang hamba itu dengan apa? Melihat betapa takwanya, berapa banyaknya amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba tersebut. Maka semua manusia adalah sama. Jadi sebuah negara ini, jadi orang kaya ke orang miskin ke, semuanya diberi kesamaan. Contohlah, kita bagi contohlah, kalau kita pergi ke sekolah bayar yuran, adakah orang kaya kena bayar 10,000, orang miskin kena bayar 100? Tidak. Semua sama, semua kena bayar yuran sama semua, RM230 contoh. 200 kalau contoh yuran darjah 6, semua kena bayar 300 lah, ke 200 lebih, tak ingat, 267. Adakah orang kaya kena bayar 267, yang orang miskin kena bayar RM10? Tidak, semua sama. Itu contoh yuran. Kalau contoh kita naik bas, taman bas semua ditetapkan RM1.50. Adakah orang kaya kena bayar RM10, orang miskin kena bayar RM1.50? Tidak, semuanya sama. Itu adalah contoh contoh persamaan sebuah negara Islam. Okey, baik, ini contoh ayat Al-Quran. Wa idza hakamta bainan nas an tahkumu bil adl. Okey, ini untuk keadilan lah. Jika kamu hendak bila nak menjalankan satu hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Ini untuk dalil bagi adalah. Sebab itulah orang yang menjaga kehakiman ini, iaitu hakim tu kena adil. Kalau dia tak adil, maka rosaklah sistem Islam tersebut. Okey, yang ketiga adalah kebebasan, iaitu al-hurriyah. Kebebasan hendaklah tidak terkeluar daripada batas yang ditentukan oleh Allah SWT, seperti kebebasan mencari dan memiliki harta kekayaan, kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat mendapat jaminan keselamatan hidup, kebebasan beragama dan mengamalkan ajarannya. Ini dah sebuah negara Islam tu memang memberikan kebebasan. Kalau kamu nak Islam, kamu silakan berislam. Kalau kamu nak menjadi orang kafir, sila jadi orang kafir. Kamu jadi orang Kristian, sila jadi orang Kristian. Kamu nak bersuara pun boleh bersuara, bebas bersuara. Tak ada je polis pergi tangkap orang yang bersuara menyatakan haknya. Kalau dia kata mengutuk sultan, kan, mengutuk pimpinan dengan cara yang tidak elok, maka kena tangkaplah polis. Itu tak lebih bebas lah tu. Bebas ni benda-benda kebaikan, bukan benda-benda keburukan. Contoh di Mesir, tempat Ustaz belajar dulu, banyak agama ada kat sana. Kalau kita bukan hanya Masjid Al-Azhar tu je ada, dia punya gereja begitu besar kat sana. Nanti kalau ada rezeki, kamu pergilah tengok sendiri. Bukan Mesir, di Mesir bukan semua orang Islam, ramai juga orang Yahudi, orang Kristian pun ramai. Semua kita kenal tak kenal je. Sebab itulah mereka mengamalkan kebebasan dalam beragama. Okey, yang terakhir adalah mesyuarat syura. Kalau di sistem di Malaysia dipanggil parlimen. Parlimen, sistem berparlimen. Kena ada. Sebab apa? Sebab kita nak buat kerja ni bukan buat seorang-seorang. Kita kena buat ramai-ramai. Kita memerlukan idea yang ramai. Sebab itulah setiap keputusan dalam mesyuarat ini yang dibuat, sama ada menentukan pelantikan ketua negara atau bidang-bidang lain, diputuskan setelah mendapat pandangan daripada mereka yang berkelayakan. Sebab itulah pentingnya mesyuarat ini. Okey, baik, itu saja daripada Ustaz mengenai definisi mengenai prinsip negara Islam, iaitu ada 4. Yang pertama tadi adalah al-adalah. Yang kedua adalah al-musawatun, iaitu persamaan. Yang ketiga adalah al-hurriyah, iaitu kebebasan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mesyuarat, iaitu syura. Jadi Ustaz nak kamu buat 4 ni dalam buku tulis. Catat dalam buku tulis dan tulis
dalam buku tulis lah. Jadi nanti kamu hantar kat ustaz je, nak tengok buat ke tak buat. Okay, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tengok aktiviti ni. Murid dalam kumpulan masing-masing berbincang menyerahkan negara-negara Islam yang berjiran dengan Malaysia. Contohnya apa negara yang berjiran dengan Malaysia? Contoh Thailand. Thailand negara Islam ke? Thailand dulunya negara Islam, tetapi sebahagian besar daripada Thailand tu bukan negara Islam. Hanya di selatan Thailand saja ramai yang orang Islam. Adapun di utara Thailand, di Bangkok, semua tu semuanya orang kafir. Contoh kita ambil yang paling dekat dengan kita adalah Indonesia, adalah sebuah negara Islam. Brunei sebuah negara Islam. Okey, baik. Negara-negara Islam di seluruh dunia, macam apa negara Islam di seluruh dunia? Mesir, ada Iran, ada apa lagi? Mekah, Madinah pun merupakan negara Islam. Okey. Seterusnya, tahukah anda Nabi Muhammad SAW telah membina negara Islam yang pertama, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Ini tercatat dalam sirah tahun 4, yang mana Nabi berhijrah ke Madinah dan membina sebuah negara Islam. Amalkan, berusaha menyelesaikan masalah yang timbul secara rundingan. Inilah yang dipanggil kita bincang. Jika satu masalah berlaku, kita kena membuat satu perbincangan rundingan, supaya yang bersalah tu akan dihukum, yang tidak bersalah tu akan dilepaskanlah, supaya tidak berlakunya kesalahfahaman. Ma asabaka min hasanati fa min Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang tu daripada kelemahan dari Ustaz sendiri. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.